Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita sambung untuk kita punya video yang online untuk chapter 4 Geometry Design. Jadi tadi dalam bahagian 3 saya terlebih sembang. Jadi sepatutnya ini semua dulu dalam bahagian 3 ni. Okey, jadi kita sambung sikit lah yang ni. Okey. Kita tengok contoh penggunaan side distance dalam reka bentuk kita. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, side distance ni penting dalam geometri design kita tahu. Okay. Dan ini juga digunakan dalam kat mana signboard dan sebagainya. Nanti kita akan tengok dalam latihan-latihan tersebut. Contohnya kalau kat sini, okay, kita ada simpang 300 meter dari depan. Daripada kita nampak signboard ni, kita sepatutnya ada cukup jarak, cukup masa untuk nak ambil tindakan yang sepatutnya kita ambil. Okay. Ini contoh lagi, contoh perubahan had laju daripada 90 turun ke 70 contohnya. Jadi kita kena bubuh benda ni supaya pemandu dapat mengambil tindakan yang sepatutnya. Okey, ini saja jalan ni gambar bandar dan sebagainya, dan sebagainya ni. Okey. Okey. Ini contoh-contoh, jangan salah contoh ni semua saya dah bagi dalam latihan yang kita kena buat tu. Okey, contoh ni ada jawapan dia contoh 1 sampailah kalau kita contoh 2, contoh 3, contoh 4, contoh 5, 6, 7. Ini baru. Kalau ada N kat belakang tu maksudnya ini tak ada lagi dalam buku, tak ada. Ini saya buku je. 7, 8, 9 dan 10. Ini semua contoh-contoh yang saya nak tonton. Tolong sangat-sangat. Tolong buat, tolong fahamkan dan upload dalam forum kita supaya kawan-kawan boleh pakat-pakat semak, pakat-pakat komen, tengok kita belajar daripada kesilapan kawan-kawan kita yang lalu. Okay. Jadi ada 10 contoh kat sini saya rasa cukup dah tu untuk nak memahami tentang side distance ni. Okey, jadi sekarang kita tengok side distance yang kedua iaitu decision side distance. Okey, jarak yang kita perlukan untuk nak buat keputusan. Okay. Yang pertama tadi kita tengok apa dia? SSD, stopping side distance, jarak yang diperlukan untuk kita nak berhenti. Okay. Ini jarak yang diperlukan untuk kita nak buat keputusan sama ada kita nak perlahankan kenderaan, nak mengelak ataupun nak lajukan kenderaan. Itu bagi decision side distance. Okey, biasanya stopping side distance ni cukup untuk orang yang drivers yang kompetent lah, bukan yang lesen terbang ni lah. Okey, dan drivers yang alert, maksudnya drivers yang sentiasa berhati-hati, pay attention atas jalan. Bukan yang jenis sambil tengok lagu, sembang, tengok orang sebelah dan sebagainya, untuk nak berhenti untuk keadaan yang biasa, Tetapi jarak ni biasanya tak cukup. Okey, untuk kalau katalah benda tu ada kompleks, benda yang macam-macam. Kat situ apa kita nak buat dalam keadaan yang kompleks, keadaan campur-campur macam ni. Okey. Dan biasanya bila jadi macam ni, kita akan memerlukan jarak yang lebih panjang untuk nak membuat sesuatu tindakan itu. Okay. Walaupun mungkin ada signboard, ada sebagainya yang kita dah bubuh dekat jalan tu, okay, tapi tidak semua pemandu pay attention kepada apa benda yang ada di atas jalan tadi. Jadi stopping side distance yang disediakan mungkin tidak cukup untuk kita nak buat bertindak, nak ambil maneuver yang mungkin agak kompleks. Okay. Jadi decision side distance adalah jarak yang diperlukan oleh pemandu untuk nak detect informasi ke, bahaya ke yang di luar jangkaan. Lepas tu nak pilih laju, nak slow, nak laju, nak pilih laluan, nak mengelak dan sebagainya, dan nak mulakan tindakan tadi dan habiskan tindakan tadi dalam jarak yang cukup sebelum sampai kepada objek atau benda yang ada di atas jalan tadi. Jadi biasanya decision side distance lebih besar daripada stopping side distance. Jadual ni saya ambil daripada sama ada daripada ATJ. Kalau kita tengok decision side distance. Okey, decision side distance kalau kita tengok dia bagi speed. Okey, kita balik sikit, speed daripada perlahan semakin tinggi, dan ini adalah bergantung kepada apa tindakan yang kita nak buat. Dia ada A, B, C, D ni. Apa dia A, B, C, D tu? Okey, A, B, C, D ni, okey, dia bergantung pada kawasan
dan juga bergantung pada jenis tindakan yang nak buat. Okey, A untuk kawasan rural, kawasan luar bandar kalau nak berhenti. B kalau nak berhenti di kawasan bandar. Manakala C pula kalau kita tengok, okey, C lebih panjang pada A. Okey, di kawasan rural juga. Tetapi kalau dia nak mengubah kelajuan, nak mengubah arah, nak mengubah laluan dan sebagainya di kawasan rural, dan ini dalam bandar pula. Dalam bandar lebih panjang kalau kita tengok. Kalau dia sama jugalah, nak mengubah laju, nak mengubah laluan dia ataupun nak mengubah arah dia di kawasan bandar. Okay. Jadi tabel ni ada dalam ATJ. Rajah ni menunjukkan secara grafik, okey, jarak yang dilalui untuk nak buat decision set distance tadi. Okey. Jadi ini adalah jarak mula kita nampak. Okey, bila kita nampak, lepas tu kita kena pasti, lepas tu kita decide apa nak buat. Apa dia yang kita ada tadi? Sama ada kita nak menukar laju, nak menukar laluan, ataupun nak menukar arah pergerakan kita. Lepas tu ini kita bertindak dan seterusnya kita siap habis tindakan kita tadi, sama ada kita dapat mengelak dan sebagainya. Jadi ini adalah jarak yang dilalui semasa membuat keputusan ataupun decision side distance. Okey, question lagi. Okey. Ini bukan question berkaitan DSD ya. Okey. Equation ini ataupun rumus ini digunakan dalam ATJ untuk nak mengira decision side distance. Okey. D sama dengan 0.278 PT plus 0.039 B square bahagi A. Untuk maneuver A dan B. A dengan B apa? A stop bahagian di kawasan rural, B stop di kawasan urban. Okey. Dan D adalah 0.278 VT untuk maneuver C dan D. C dan D apa? C tadi adalah untuk dia bukan nak berhenti ya, dia nak mengelak dan sebagainya. Okey. Okey, jadi soalannya, adakah value T yang digunakan ni sama untuk semua maneuver A, B, C, D ni? Okay, itu soalan yang pertama. Kalau tak sama, apakah nilai T untuk setiap tindakan ini dan kenapa? Okey, ada 3 soalan lah sebenarnya. Okey, pertama, adakah value ini sama? Okey, kalau tak sama, apakah nilai dia dan kenapa? Okey, itu soalan yang tuan-tuan boleh ataupun patut tengok cari dalam ATJ. Okey, sekarang kita tengok pula jarak penglihatan yang ketiga, iaitu passing or overtaking side distance. Okey, passing side distance adalah jarak yang diperlukan untuk kita nak melengkapkan tindakan kita dalam memotong sesuatu kenderaan. Maksudnya daripada kita mula duk fikir aku nak potong. Lepas tu sampai kita keluar di laluan bertentangan ni. Okey, sedangkan kereta ni datang ke arah kita, dan sampai kita sempat masuk balik ke laluan kita dengan jarak yang selamat. Okay. Itu adalah passing side distance yang terdiri pada 4 jarak. Okay. Jarak yang pertama D1, D2, D3 dan D4. Okay, sebenarnya kat mana passing side distance penting? Kalau kita tengok, kita tak ada masalah kalau kita bawa atas expressway kan, yang apa divided highway. Tapi yang penting untuk jalan yang dua hala, kenderaan dua hala. So, apabila kita nak motong, kita perlu masuk ke laluan yang bertentangan. Okey, sekarang kita tengok apa dia D1, D2, D3 dan D4 itu. Okey. D1 adalah jarak yang kita lalui semasa kita duduk tengok, nampak kereta kat depan, aku nak potong ke tidak. Okey, ini adalah jarak PIV sampai kita tekan pedal minyak kita untuk kita nak laju dan masuk ke laluan bertentangan ni. Okey. D2 pula, D2 adalah jarak yang kita lalui semasa kita duduk dalam laluan bertentangan ni sampailah kita nak masuk balik ke laluan kita. Itu D2. Okey. D3 pula adalah jarak yang selamat, yang kita rasa selamat
di antara kita dengan kenderaan di hadapan. Ini yang selalu yang berbahaya ni. Kadang-kadang orang tu terlalu berani sampai orang depan flash lampu kat dia. Okay. Dan jarak di 4 adalah jarak yang dilalui oleh kenderaan dari arah hadapan tadi sampai kita sempat masuk balik ke dalam laluan kita. Okay. Itu jarak kita. Di 1, jarak kita berfikir dan sebagainya sampai tekan minyak. Di 2, jarak kita berada di dalam kentangan. Kita nak potong kereta sebelah kita tu. Kereta depan kita tadi. Okay. Di 3 adalah jarak selamat kita. Okay. Dan di 4 adalah jarak yang dilalui oleh kenderaan. Apa masalah dia sebenarnya? Masalah dia kesilapan dalam menganggar yang pertama jarak kita dengan kereta ni. Dan yang kedua kesilapan dalam menganggar kelajuan kenderaan dari hadapan. Itu yang selalu menyebabkan kemalangan tu. Okey, jadual ini menunjukkan minimum passing side distance untuk jalan 2 lorong 2 hala. Okey, berdasarkan kepada kelajuan. Kalau kita tengok untuk 120 kita perlukan dekat 1 km, 0.8 km kita perlukan. Okey, jadi ini tuan-tuan boleh tengok dalam ATJ. Okey. Sekarang kita tengok kriteria yang digunakan untuk nak mengukur jarak penglihatan. Okey, apa yang kita tengok? Kita tengok pertama sekali adalah tinggi mata pemandu daripada aras jalan. Okey, biasanya kita ambil 1050 mm. Yang kedua adalah tinggi objek tadi di atas jalan. Okey, biasanya kita gunakan 200 mm untuk stopping sight distance dan kita gunakan 1.3 meter untuk passing sight distance. Sebab ini kita tengok kereta depan kan. Okay. Jadi what is sight distance? Ini sight distance ni. Okey, jarak di mana kita nampak kalau kita lalu atas curve ni, lepas tu kita nampak halangan di hadapan. Itu adalah jarak pandang kita ataupun jarak penglihatan kita. Okey. Ini macam mana kita nak mengukur sight distance. Kalau kat horizontal curve, okey, apa yang kita tengok? Contohnya, ini ada halangan kat sini. Okey. Jadi ini adalah line of sight kita yang kita nampak ke depan. Jadi jarak pandang kita adalah ini. Ini jarak dia. Okey. Begitu juga kalau kita tengok, kita pergilah. Okey. Ini jarak pandang kita dan sebagainya. Okay. Itu untuk horizontal curve. Untuk vertical curve pula, dia bergantung sebab kita nak tengok tak lepas curve ni. Okey. Jadi ini tinggi mata kita. Okey. Dan ini tak lepas, okey. Lepas tu kalau kita tengok kat sini, okey, ini tinggi mata kita, ini objek. Okey, tinggi objek sampai sini. Okey, ini tinggi objek, kita nampak berapa jauh jarak yang kita boleh nampak. Ini dipanggil sight distance kita. Okey. Kalau kat sini pula, ini kita punya objek kita di sini. Okey, itu untuk vertical profile. Okey, soalan lagi. Ada lagi rupanya jarak pandang yang saya tak cerita. What is headlight sight distance? Kat mana kita gunakan dia? Okay, seterusnya, what is safe sight distance? Dan kat mana kita gunakan dia? Yang saya cerita tadi adalah stopping sight distance, decision sight distance, dan passing sight distance. So, sekarang saya tambah pula headlight sight distance dengan safe sight distance. Okey, jadi gambar rajah ini menunjukkan bagaimana kita mengukur sight distance untuk horizontal curve. Okey, ini line of sight kita. Maksudnya kereta ni nampak kereta di hadapan. Okey, ni halangan kita. Okey, ini adalah jarak kita boleh nampak ke depan dan ini adalah jarak yang kita panggil sebagai sight distance kita. Jarak yang diukur mengikut laluan dalam lorong kita. Okey, itu sight distance kat horizontal curve. Kalau untuk vertical curve pula, okey, dari mata kita sampai nampak objek kat sini. Sight distance dia adalah jarak di sepanjang curve ini. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok, ini ada label pula. Okey. Ini sight distance untuk simpang. Tonton pasal tak bila tonton nak keluar simpang. Lepas tu tiba-tiba ada pula lah trailer park di sini. Jadi tonton tak nampak kereta kat sini. That is very important. Jangan letak kereta sembarangan. Okey. Kita ada obstruction kalau kita nak keluar, ada kereta dari sini dan ingat ada kereta kat sini juga. Jadi kita ada sight distance kat sini juga. Sight distance ni mestilah cukup untuk kita fikir aku nak cross ke depan. Itu sebab kadang-kadang orang tak agak-agak nak cross sebab dia tak nampak kereta ni ataupun tak boleh nak agak laju kenderaan ini. Okey, kita berhenti kat situ dulu.
Nanti kita akan tengok geometric design pula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.